Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita nak bincangkan mengenai dengan cabangan hadis, mengenai dengan hadis yang muttasil, ittisal as-sanad, yang sanadnya bersambung sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabi, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka ini melihat Nabi dan mereka ni melihat Nabi dan melakukan sesuatu di hadapan Nabi. Jadi mereka lihat Nabi, apa yang Nabi lakukan. Nabi buat satu benda, mereka lihat depan mata mereka. Kalau mereka tak lihat pun, mereka dengar Nabi cakap. Mereka dengar sendiri, iaitu mubasyarah, secara spontan mereka dengar. Ini kita panggil ilmu yang mereka dapat, sama ada dengan mata sendiri ataupun dengan telinga. Itu kepada sahabat Nabi. Bila nampak dengan mata, dengar dengan telinga, maknanya ilmu yaqin. Nabi berkata sedemikian, Nabi buat sedemikian. Tetapi masalah yang timbul bila mana sahabat ini, ketika mana ketiadaan Nabi, ketika keadaan Nabi, iaitu selepas Nabi wafat. Selepas Nabi SAW wafat, nak sampai kepada kita ni, apa yang Nabi sabda tu, kita menggunakan wasilah. Wasilah perantaraan. Wasilah itulah dipanggil sebagai perantaraan nak sampai kepada kita, menggunakan apa? Ar-ruwat, periwayat-periwayat hadis. Di sinilah perbincangan di kalangan ulama'. Jadi riwayat daripada hadis Nabi yang bersambung sanadnya di sisi ulama' Hanafi, semua ada 3 darjat. Kita lihat, dia ada perbezaan. Apa perbezaan antara Al-Hanafiyah? Ini Al-Hanafiyah dipecah kepada 3. Satu dipanggil sebagai apa? Mutawatir. Satu dipanggil sebagai masyhur. Satu lagi dipanggil mutawatir, masyhur. Satu lagi apa? Ahad. Okey? Ahad. Ini jumhur. Jumhur apa maksudnya? Itu majoriti di kalangan ulama'. Majoriti di kalangan ulama' termasuk Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Mereka ni pecah. Ini jumhur siapa? Jumhur usuliyin. Okey? Jumhur usuliyin. Selain daripada Hanafiyah, mereka mengatakan yang bersambung sanad ni kepada mutawatir dan juga ahad. Mereka bahagikan kepada 2 je. Ni 3. Mutawatir dan juga ahad. 3. Nampak? Cumanya dalam ahad di kalangan mereka, ahad di kalangan mereka, mereka pecah lagi. Mereka pecahkan lagi ahad ini. Apa maksud ahad? Lawan kepada mutawatir. Mereka pecah lagi. Ada yang meriwayatkan 2 orang, ada yang meriwayatkan 3 orang, ada yang meriwayatkan 4 orang hadis ni yang ambil daripada Nabi. Okey, jadi berbeza-beza. Ada yang seorang, periwayat tu seorang aja. Ada yang 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih. Tapi yang penting tak sampai jumlah mutawatir. Apa itu jumlah mutawatir? Jumlah yang begitu ramai yang mustahil berlaku pendustaan kerana terlampau ramai. Seperti mana Mekah adanya Kaabah. Walaupun ribuan orang tak pernah pergi Mekah, tapi mereka percaya di Mekah ada Kaabah. Sebab apa? Dah simak mendengar Kaabah di Mekah, dah mutawatir. Memang takkan ada orang dusta yang kata di Mekah tak ada Kaabah. Cuma ulama-ulama hadis mengenai dengan hadis ahad ini, kita panggil khabarul ahad, mereka pecahkan pula kepada 3. Okey, ahad ini mereka pecahkan kepada 3. Apa benda? Ulama muhaddis
muhaddisin, iaitu yang pertama dipanggil sebagai al-fard. Al-fard, iaitu yang meriwayatkannya seorang. Kalau yang meriwayatkan dua orang dipanggil sebagai apa? Aziz. Hadis tadi hadis aziz. Aziz. Kalau hadis tadi meriwayatnya 3 orang ataupun lebih, itu dipanggil sebagai masyhur. Nampak perbezaan dia? Di sini kita boleh lihat Al-Hanafiyah bahagikan kepada 3, mutawatir, masyhur dan juga ahad. Adapun jumhur usuliyin selain pada Hanafiyah, mereka bahagikan 2, yang mutawatir dengan ahad. Cuma masyhur ini mereka masukkan di bawah 3 ini. Ulama-ulama muhaddisin. Al-fard maknanya yang meriwayatkan hadis seorang. Aziz yang meriwayatkan hadis berapa orang? 2 orang. 3 orang ataupun lebih, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, sampailah jumlah yang ramai yang tak sampai kepada mutawatir, itu dipanggil sebagai hadis masyhur. Ya, itu majoriti di kalangan ulama. Okey. Sekarang ini kita padamkan semua, kita akan bincang apa itu hadis mutawatir. Pertama sekali kita akan tahu apa itu mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Mutawatir ini, hadis dia adalah yang meriwayatkan tu satu jemaah yang ramai. Okey? Apa benda? Jemaah yang ramai. Yang sangat ramai lah, yang sangat ramai. Yang kedua, mustahil orang kata tipu. Sebab ramai sangat, mustahil orang kata tipu. Sebab apa? Terlampau ramai yang mengatakan perkara tersebut. Okey. Kemudian yang kata mustahil dari segi akal lah. Kalau dah 1000 orang kata, 2000 orang kata, takkan dari segi akal kita boleh terima yang kata benda tu tipu. Makna 2000 orang kata benda tu benar, jadi sudah pasti dia benar. Okey. Jadi yang ketiga, setiap peringkat tu ramai. Setiap tabaqat. Jadi tabaqat pertama, kedua, ketiga sampai kepada Nabi. Setiap tabaqat ni ramai. Mungkin ratusan, ribuan sampai kepada Nabi. Itu dipanggil sebagai mutawatir. Okey. Kita lihat hadis yang mutawatir daripada hadis qauliyah, daripada perkataan, kita panggil hadis apa? Dia ada 3, hadis qauliyah, taqririyah, fi'liyah. Hadis yang qauliyah ni sikit sangatlah. Contohnya seperti mana hadis qauliyah ni mengenai dengan mashul khuf, sapu khuf. Yang meriwayatkannya adalah tidak kurang daripada 40 orang. Makna ramai 40 orang. Tak kurang 40. Makna lebih. Makna ramai. Bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 10 orang, bukan 20 orang. 40 ramai. Dah dikira hadis mutawatir. Kemudian hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan ke atas aku, maka ditempah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sediakan tempat dia dalam api neraka Allah. Jadi yang meriwayatkan hadis ni tak kurang daripada 70 orang sahabat. 70 orang lagi ramai. Jadi makna itu jumlah mutawatir. Tapi yang banyaknya adalah sunnah mutawatir ini pada sunnah qauliyah, iaitu hadis mengenai fi'liyah. Perbuatan Nabi itu banyak. Contoh kehidupan Nabi. Macam mana? Nabi berkhidmat kepada isteri dia. Nabi jahit slipper dia. Nabi jahit baju dia. Dan wa annahu da'a ila al-Islam, dan Nabi dakwah kepada Islam. Itu banyak. Itu fi'liyah, jumpa orang dakwah, jumpa orang pembesar Quraisy dakwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam
waktu dengan rakaat-rakaatnya. Itu memang perbuatan Nabi. Nabi semayang subuh 2 rakaat. Itu perbuatan. Itu banyaklah. Makna sunan qauliyah ni banyak. Kemudian cara menunaikan solat, azannya, kemudian hajinya, itu semua perlu berpraktikal. Jadi itu yang kita panggil sunan fi'aliyah yang Nabi buat, itu banyak. Okey. Hukum sunan mutawatirah, hadis atau sunnah mutawatirah, hukum dia apa? Hukum dia adalah memberi faedah ilmu yaqin. Bila ilmu yaqin, tak perlulah kita ijtihad, tak perlu kita buat research, kajian, sebab dia qat'i. Okey. Seperti mana Al-Qahirah. Al-Qahirah tu bandar Mesir. Tak perlu kita kaji lagi dah, dah memang semua dah tahu walaupun tak pernah pergi Mesir. Baghdad berada di Iraq. Tak perlu buat kajian benar tak benar, walaupun tak pernah pergi Iraq, semua tahu. Okey. Dia adalah qat'iyah tersebut min haisul ihtijaj, seperti Quran. Bila sebut mutawatir, dia seperti Al-Quran, maka hukumnya wajib beriman. Sekiranya, dan wajib beramal. Sekiranya ingkar, maka hukumnya kafir. Okey. Itu dipanggil sebagai hadis mutawatirah. Banyak pada sunnah fi'aliyah. Hukumnya adalah seperti mana Al-Quran. Wajib beriman dengan Quran, wajib juga beriman dengan mutawatir. Cuma hadis mengenai dengan mutawatir ni sikit lah ya. Hadis kalau kita dalam kitab ulumul hadis, lebih kurang 500 lebih sikit lah. 500 lebih sikit mengenai dengan hadis mutawatir ni. Yang lagi ribuan hadis lagi, belah ribu, puluhan ribu, itu adalah hadis yang ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir sikit. Berapakah bilangan hadis mutawatir? Berapa orang? Dia tidak ada adat muayyan, tidak ada bilangan yang khusus. 70 orang ke 40 orang, dia tak ada bilangan. Kira ramai, yang pasti ramai tadi tak akan, mustahil lah kalau mendustakan kepada Nabi. Jadi itu yang kita panggil sebagai mutawatir. Kemudian seterusnya kita lihat pada sunnah masyhur. Sunnah masyhur. Sekarang mutawatir kita dah faham, kita lihat apa itu masyhur. Sunnah masyhur, ataupun kita panggil hadis masyhur. Hadis apa? Masyhur. Bila sebut tentang hadis masyhur, yang meriwayatkannya kemungkinan seorang, kemungkinan 2 orang, ataupun lebih 3 orang. 3 orang ataupun lebih, tapi tak sampai mutawatir lah. Pada zaman sahabat Nabi, yang ambil daripada Nabi, yang hadis tu mereka ambil daripada Nabi, mungkin 10 orang, mungkin 15 orang, mungkin 20 orang. Tak mutawatir lagi. Okey. Kemudian jadi masyhur selepas itu, sekira-kira ramai yang menukilkannya, dan mustahil menjadikan ia sebagai pendustaan. Contohnya adalah seperti hadis qunut nazilah. Hadis qunut nazilah. Dan juga hadis la yarisul qatil. Pembunuh tak boleh mewarisi orang yang dibunuh. Okey. Jadi maksudnya qunut nazilah pun sama juga. Dia dipanggil sebagai hadis masyhur. Sebab apa? Dia asalnya yang meriwayatkan daripada Nabi SAW hanya beberapa orang je yang meriwayatkan hadis daripada Nabi. Tiba-tiba dia jadi sampai satu peringkat, jadi masyhur. Ramai, ratusan ribuan orang. Yang mustahil orang berdusta di atas hadis tersebut. Tapi masalah pada peringkat sahabat, peringkat pertama yang ambil daripada Nabi sikit, tak jadi mutawatir juga. Dia tetap akan jadi masyhur. Sunnah masyhurah, ataupun kita panggil hadis masyhur ini, adalah kita panggil a'la darajah min hadisil ahad. Antara hadis-hadis ahad, hadis masyhur lah paling tinggi. Okey. Dan wa aqallu darajah min al hadis mutawatir. Dia adalah hadis masyhur, antara hadis ahad dia paling tinggi, dan dia bawah daripada hadis mutawatir.
Cuma apa perbezaan masyhur dengan mutawatir? Masyhur ini dia tak memberi ilmu yaqin. Dia tak memberi qat'i, dia sebagai zanni. Okey. Bila zanni ni dia hampir sahaja dengan ilmu yaqin ni, tapi tak sampai kepada yakin. Wajib beramal dengan dia, sama seperti mutawatir. Cuma perbezaan dia tak kufur, tidak kufur orang yang mengingkarinya sebab dia tidak mutawatir. Nampak jelas Masyhur dengan mutawatir. Apa perbezaan yang ketara dia? Perbezaan ketara, masyhur ini wajib beramal. Wajib beramal. Mutawatir juga wajib beramal. Kemudian di sini dia memberi faedah, masyhur memberi faedah zanni. Zanni hampir kepada yaqin. Ini dipanggil yaqin. Yaqin ataupun kita panggil qat'i. Okey. Kemudian yang ketiganya, kalau kita ingkar hadis masyhur, dia tak kafir. Tapi bila ingkar hadis mutawatir, dia boleh jadi kafir. Samalah juga seperti mana kita ingkar pada Quran, hukum Quran. Okey. Itu perbezaan di antara mutawatir dan juga masyhur. Kemudian yang terakhir, kita lihat pula pembahagian yang